وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat sambung balik kuliah kita membaca buku metodologi memahami hadis, dan kita masih lagi berada pada disiplin memahami hadis berdasarkan riwayat-riwayatnya. Dan kita masih lagi membicarakan tentang disiplin yang pertama, iaitu mengenal pasti status riwayat yang kita nak gunakan apabila kita nak memahami sesebuah hadis. Dalam dua kuliah yang lepas, saya telah pun menghuraikan kita perlu tahu ni untuk apa. Kita nak tahu status riwayat ni. Yang pertama, kita nak buang ataupun kita nak abaikan riwayat yang palsu. Saya telah hurai panjang. Riwayat yang palsu bagi sesebuah hadis tak boleh diterima pakai. Ada macam tak ada. Jadi kalau ada riwayat yang menyebutkan perlombaan yang bagus itu antaranya ialah berlumba burung, maka perkataan burung itu adalah palsu. Jadi kita tak payah ambil tahulah, buang terus. Sebab palsu. Yang kedua, kita kena abaikan riwayat-riwayat yang perawinya terbukti melakukan kesalahan. Riwayat yang ma'lul, riwayat yang mungkar. Seperti mana yang telah pun kita bincangkan sebelum ini, perkataan ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang Nabi SAW salat qiyam selepas daripada salat Isya, selepas daripada Nabi salat ba'diyah Isya, Nabi salat 8 rakaat. Kemudian Nabi SAW salat 2 rakaat dalam keadaan duduk. Kemudian Nabi SAW salat qabliyah subuh 2 rakaat. Bila kita tengok riwayat ni, kita macam pelik sikit lah. Sebab yang pertama, riwayat ni tak sebut witir. Dia kata 8 rakaat, lepas tu Nabi salat lagi 2 rakaat dalam keadaan duduk. Lepas tu Nabi salat qabliyah subuh 2 rakaat. Kan? Jadi bila kita tengok riwayat yang lain daripada Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, di sana ada tambahan lafaz yang menunjukkan Nabi SAW salat witir 3 rakaat selepas daripada Nabi SAW salat qiyam 8 rakaat. Jadi ada tambahan lafaz, dan riwayat ni riwayat yang sahih. Cuma di sana ada satu riwayat dalam Sunan Abi Daud yang menambah satu perkataan. Apa dia? Yang menunjukkan Nabi SAW salat 2 rakaat qabliyah subuh itu dalam keadaan duduk. Jadi riwayat ni nak diterima ataupun tidak, dia tambahan. Riwayat yang sama, dia datang daripada jalur yang sama, jalur Aisyah juga. Cuma datang daripada jalur Ja'far bin Musafir.
Kata Syekh Al-Azim Abadi dalam kitab dia Aunul Ma'bud, ketika dia mensyarahkan Sunan Abi Daud, dia mengatakan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam salat qabliyah subuh dalam keadaan duduk. Lafaz duduk untuk qabliyah subuh itu adalah kesilapan daripada Ja'far, yang mana majoriti perawi tak sebut. Dia macam kes tuan-tuan biasa tengok orang semayang ada gerak-gerak jari. Biasa tengok orang semayang ada gerak jari, kan? Tuan-tuan gerak tak jari? Tuan-tuan tak gerak? Statik gitu je lah. Ada sebahagian dia gerak, kan? Pasal apa dia gerak tu? Di sinilah ada riwayat-riwayat yang berbeza. Yang saya bagi contoh ni yang simple, yang clear cut. Tapi bila kita masuk perincian, ada tesis pun. Ada satu tesis PhD guru saya dekat UIA, bagaimana nak berinteraksi dengan riwayat hadis yang satu ni. Kerana kadang-kadang ada isu-isu yang mempunyai perbezaan pandangan. Saya bagi contoh. Hadis daripada Wa'il bin Hujur, seorang sahabat Nabi SAW, dia cerita pasal salat Nabi. Dia kata bila sampai tang tasyahud, Nabi SAW mengisyaratkan dengan jari telunjuknya sambil bertasyahud, yad'u biha, dan Nabi berdoa ketika mana mengisyaratkan dengan jari telunjuk ni. Majoriti perawi tak menyebutkan melainkan hanya isyarat dengan jari saja. Tetapi dalam banyak-banyak perawi ni, ada seorang perawi nama dia Zaidah ibnu Qudamah, dia pergi tambah fa asyara bisababatihi yuharrikuha yad'u biha. Nabi menggerak-gerakkan sambil Nabi berdoa dengannya. Gerak-gerakkan. Jadi para ulama berbeza pendapat, riwayat ni boleh pakai ke tak boleh pakai? Sebab dia seorang je. Tapi kenapa ulama beza pendapat? Sebab kalau yang tambah tu, yang jenis tak berapa kuat ingatan, senang boleh tolak. Macam Ja'far bin Musafir ni tak lebih kuat daripada majoriti perawi. Tapi menjadi problem bila mana yang menambah perkataan tu adalah perawi yang dipercayai. Dia tu ingatan dia okey, tapi dia seorang dia bawa. Kalau dia tu adalah anak murid kanan kepada seorang guru, okey. Contohnya macam Anas bin Malik, dia ada anak murid yang kanan, Nafi', kan? Salim. Macam Zuhri, dia ada anak murid kanan dia, macam Ma'mar bin Rashid, macam Malik, macam Shu'aib, kan? Ini semua anak-anak murid kanan. Tapi kalau anak murid kanan yang tambah, okey, ulama terima. Sebab dia memang tahu riwayat guru dia, dia ingat bagus, dia melazimi guru dia, maka dia pakar riwayat guru dia. Macam Syu'bah bin Hajjaj, anak murid dia nama Gundar. Anak murid dia nama Gundar. Kalau dia buat riwayat tambah macam mana pun, insya-Allah diterima. Sebab dia ni melazimi guru dia lama, sehingga dia mahir. Tapi kalau yang tambah tu dia bukan anak murid yang kanan, tapi dia okey, cuma dia taklah terlalu melazimi guru tu. Di sinilah perbahasan para ulama. Ada yang terima dan ada yang tolak. Siapa yang terima? Mazhab Maliki. Mazhab Maliki terima. Dia kata oleh kerana dia ni okey, maka kena gerak-gerak lah. Kena gerak. Cuma mazhab Maliki pun berbeza pendapat. Ada yang kata gerak atas bawah, ada yang kata gerak kiri kanan. Kan? Tapi majoriti ulama tidak terima lafaz ini. Dia kata hanya isyarat saja. Jadi kalau tuan-tuan nampak ada orang duk gerak-gerak tu, maksudnya diikut mazhab Maliki lah tu dalam masalah tu. Dia bukan ikut Wahabi. Sebab kadang-kadang orang kita ni nampak benda pelik sikit, Wahabi tu koi.
Kan? Dulu ada satu video promo seorang budak, pandai bercakap budak ni. Dia promote dengan seorang lelaki berumur lah, dah dewasa. Tu dia tegur lah artis tu kan. Dia kata tak boleh pakai gelang ni, kita orang lelaki tak boleh pakai benda ni, dilarang lah agama. Macam tu lah lebih kurang dia cakap kan. Saya ingat teguran dia tu betul ya kan. Baguslah teguran dia tu. Tapi netizen kat bawah tu, budak ni Wahabi kot. Wahabi terus. Sekarang ni mana nampak pelik sikit je, terus kena Wahabi kan. Benda ni tak bagus sebenarnya. Dia akan menutup perbincangan ilmu. Sepatutnya bila kita nampak pelik sikit, kita break sekejap. Kita berhenti sekejap. Kita cari dulu. Kita tanya orang dulu. Kan? Jadi tak bagus bila kita main start label-label ni. Dia akan menutup perbincangan ilmu. Okey, tak apalah yang tu. Kan? Jadi, kalau dia gerak-gerakkan jari dia, maksudnya dia ikut Malikiyah. Tapi yang saya sebut dalam buku ni, benda yang simple lah. Sebab buku ni bukan nak bincang pasal khilaf ulama. Buku ni nak bincang pasal disiplin. Jadi lepas ni tuan-tuan, ada ni dah ada idea dah. Bila orang bincang pasal ni, oh ini sebab perbezaan riwayat. Hadis yang sama, tapi riwayat-riwayat yang berbeza, maka akan menyebabkan perbezaan pandangan dalam kalangan ulama ataupun dalam kalangan mazhab. Disebabkan perbezaan riwayat tu lah. Okey. Selesai bab tu, ya. Riwayat yang kata Nabi SAW duduk waktu salat qabliyah subuh tu tak betul. Silap. Maka tak boleh pakai lah. Kan? Cuma riwayat yang kata Nabi SAW duduk lepas salat witir tu ada ke? Betul ke? Betul. Memang Nabi SAW salat 2 rakaat lepas salat witir duduk dalam keadaan duduk. Pasal apa Nabi duduk? Salat sunat memang boleh duduk. Walaupun tak sakit. Cuma pahalanya separuh. Boleh faham tak? Boleh faham? Salat sunat boleh dilaksanakan dalam keadaan duduk walaupun tak sakit. Cuma pahalanya separuh. Falahu nisfu ajril qaim. Sesiapa yang salat sunat dalam keadaan duduk, maka dia akan dapat separuh daripada pahala orang yang salat berdiri. Tapi kalau salat fardu, dia kena berdiri selagi mampu. Dia tak boleh duduk. Okey, boleh faham tak? Sebab salat fardu ni Nabi SAW sebut dalam hadis Imran bin Husain. Nabi kata salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janb atau kama qala. Salatlah kamu dalam keadaan kamu berdiri. Kalau mampu, kalau tak mampu, salat dalam keadaan duduk. Kalau tak mampu, salat dalam keadaan mengiring di atas sisi badan. Itu untuk salat fardu. Tapi untuk salat sunat, boleh salat dalam keadaan duduk walaupun sihat. Cuma pahalanya separuh. Tapi kalaulah kata orang tu dia salat dalam keadaan dia duduk, bukan kerana dia sengaja, tapi sebab dia sakit, pahala separuh ke penuh? Penuh. Berdasarkan sebuah hadis daripada Nabi SAW, yang mana Nabi SAW menyebutkan, "Idza safara ahadukum aw marida kutiba lahu minal ajri ma kana muqiman sahiha." Atau kama qala, sesiapa yang bermusafir daripada kamu ni, bermusafir ataupun sakit, maka dia pahalanya akan ditulis sama seperti mana dia beribadat dalam keadaan dia bermukim ataupun dalam keadaan dia sihat. Jadi pahala kalau untuk orang sakit dia sembahyang duduk, pahalanya sempurna. Kalau memang dia tak mampu berdirilah. Baik. Clear bab tu? Nabi ada solat sunat pula Ni sahih lah. Riwayat yang sahih. Nabi SAW salat di Bukhari Muslim kan? Di Bukhari. Nabi SAW salat, lepas daripada salat witir, Nabi salat sunat dalam keadaan duduk. Salat witir bukan yang akhir sekali ke? Salat witir bukan yang akhir sekali ke? Betulnya lepas salat witir tak boleh salat lagi tak?
Betul. Dalam hadis Nabi SAW sebut, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Kama qala, jadikan salat witir, jadikan salat yang terakhir bagi salat malam kamu ialah witir. Tapi itu adalah dari sudut afdal sahaja. Maksudnya afdalnya salat witir tu last. Tapi hadis Nabi ni membuktikan boleh untuk salat lain selepas daripada salat witir. Umpamanya, kalau bulan puasa, kita dah salat dengan imam di awal malam, sekali witir. Kemudian kita bangkit, sahur tu awal sikit, kita nak salat lagi. Maka tak menjadi masalah. Mesti duduk ke Ustaz? Tak mesti duduk. Berdiri pun boleh. Cuma duduk ni, berkemungkinan Nabi SAW buat li bayanil jawaz, untuk menunjukkan benda tu boleh dilakukan. Dia kembali, sebab hadis ni dia bukan tengok satu-satu, dia kena tengok keseluruhan. Dalam hadis Nabi SAW sebut, siapa yang salat berdiri sunat, salat sunat berdiri, dia dapat pahala penuh. Dah kenapa Nabi duduk? Nabi buat tu kerana nak tunjuk Nabi dapat pahala salat dan Nabi dapat pahala mengajar. Sebab itu ulama usul fiqh mereka bahas, ada waktu Nabi SAW buat benda makruh. Ada waktunya Nabi SAW buat benda makruh. Ustaz, benda makruh. Makruh ni bukan syarak tak suka. Memanglah tak berdosa. Tapi syarak tak suka. Betul? Syarak tak suka. Tapi siapa Nabi buat? Nabi buat bukan sebab Nabi suka benda tu. Nabi buat tu sebab li ta'lim, untuk mengajar. Di situ Nabi dapat pahala mengajar umat. Boleh faham? Jadi jangan kita merendahkanlah kedudukan Nabi tu. Nabi buat tu nak tunjuk kat kita boleh saja. So kalau kita macam mana? Kita ada pilihan nak berdiri pun boleh, nak duduk pun boleh. Kita tak ikut Nabi lah Ustaz. Pasal apa tak ikut pula? Dalam hadis yang lain Nabi sebut dah, semayang sunat berdiri dapat pahala penuh. Siapa semayang sunat dalam keadaan duduk sedangkan dia tak sakit dapat separuh. So kita mengumpulkan keseluruhan hadis dalam masalah ni. Boleh nak? Baik. Yang ketiga, bila kita dah tahu status hadis ni, tiba-tiba kita tengok riwayat tu daif. Daif ringan. Kita dah bincang bab palsu. Kita dah bincang bab daif berat. Dua-dua tak boleh pakai. Kalau ada riwayat palsu, tolak. Riwayat daif berat, tolak. Tiba-tiba jumpa riwayat yang daif ringan. Apa riwayat daif ringan? Senang je Ustaz. Ambil kitab, letak atas timbang. Tengok ringan ke tak ringan. Bawah sekilo ringan lah. Bukan macam tu. Daif ringan ni salah satu daripada tiga. Pertama, dia daif disebabkan perawi dia tu ingatan lemah. Nyanyuk. Perawi tu baik, cuma ingatan dia lemah, dia nyanyuk ataupun dia hilang tumpuan, macam saya sebut kan sebelum ni. Dia perawi bagus, tiba-tiba perpustakaan terbakar. Dia jujur tapi tak ingat sebab apa? Perpustakaan rumah terbakar. Jadi kitab hadis dia semua terbakar. Dia baca kod ingatan dia je. Ataupun dia asalnya perawi yang okey, tiba-tiba dilantik menjadi hakim. Sibuk dengan urusan mahkamah sehingga tak sempat nak telaah kitab. Jadi bila baca hadis berdasarkan ingatan dia yang lemah tu, maka riwayatnya menjadi daif. Yang kedua, perawi yang ada dalam sanad, nama dia ada dalam sanad tapi kita tak kenal dia siapa. Tak tahu dia siapa. Maka daif ringan juga. Yang ketiga, sanad terputus. Ini salah satu, ini tiga. Kalau salah satu hadis termasuk dalam kategori ini, maka hadis menjadi daif ringan. Macam mana kami nak tahu Ustaz, orang awam?
Orang awam memang tak ada lah ruang nak tahu, melainkan kena tanya orang belajar hadis. Kan? Kena tanya orang belajar hadis. Sebab ustaz-ustaz ni pun dia ada pengkhususan dia. Ada yang bidang muamalat, ada yang bidang tafsir, ada yang bidang akidah, ada yang bidang hadis. Pergi tanya, ustaz belajar hadis lo kan ustaz? Kat universiti? Ya, saya belajar hadis. Tolong tengok ustaz, ni hadis dhaif berat ke dhaif ringan? Kan? Dia boleh jawab insya-Allah. Kalau dia jenis mengaji lah. Kalau dia jenis pergi tidur je, susah jugalah. Okey. Boleh? Jadi bila kita tengok dhaif ringan ni kena tolak terus ke ataupun boleh terima? Kalau palsu, tolak. Kalau dhaif berat, tolak. Kalau dhaif ringan, nak tolak mutlak pun tak boleh, nak terima mutlak pun tak boleh. Maksudnya kita terima bersyarat. Macam ahli parlimen sekarang lah. Nak terima bersyarat. Sampai sekarang tak ada Perdana Menteri lagi kita ni. Pasal apa kena terima bersyarat? Sebab hadis dhaif ringan ni dia 50-50. Nak kata tak betul daripada Nabi pun tak ada bukti jelas. Nak kata betul daripada Nabi pun tak ada bukti jelas. Jadi kita syok. Bila syok, nak terima kena ada syarat. Apa syarat dia? Syarat dia, jangan hadis tersebut kita nak pakai dalam hukum akidah ataupun fiqh ataupun hukum hakam. Tak boleh. Dia mesti dalam bab-bab yang tertentu, yang bab yang bukan ada kaitan dengan hukum hakam. Tengok apa kata buku ni. Siapa yang ada buku, tengok muka surat 156. Nak habis dah kita ni kan? Nak habis dah buku ni insya-Allah. Lepas ni kita baca buku lain. Dia kata tidak menerima hadis dhaif ringan melainkan dalam ruang lingkup yang dibenarkan. Manakala jika sesebuah riwayat itu dihukum dhaif ringan oleh para ulama, ia boleh dijadikan panduan dalam bab selain akidah dan hukum hakam. Ini yang ditegaskan oleh ulama hadis. Al-Iraqi menjelaskan. Iraqi ni seorang ulama hadis. Dia kata apa? Wa amma ghairul mawdu' fajawwazu at-tasahul fi isnadih wa riwayatih min ghairi bayanin li dha'fih idza kana fi ghairi al-ahkam wal aqaid bal fi at-targhib wat tarhib min al-mawa'ith wal qisas wa fadail al-a'mal wa nahwiha. Amma idza kana fil ahkam syar'iyyah min al-halal wal haram wa ghairihima aw fil aqaid ka sifatillah ta'ala wa ma yajuzu wa ma yajuzu wa yastahilu alayhi wa nahwu dhalik, dia kata fala yajuz. Benda tak boleh lah dia kata. Okey, contoh dia kata, saya terjemah. Adapun hadis yang bukan palsu, maka mereka yakni ulama hadis membenarkan kita agak sedikit bermudah-mudah, longgar, kita lunak sikit, kita lenient sikit, kita tak ketatkan syarat pada sanadnya dan periwayatannya, walaupun tanpa kita menjelaskan ia dhaif, jika dalam bab selain daripada hukum dan selain daripada akidah. Bahkan yang boleh apa dia? Dalam bab targhib. Apa itu targhib? Targhib ni kalau hadis dhaif tu, dhaif ringan tu datang cerita pasal pahala benda yang telah sahih dalam agama. Amalan tu dah datang dalam riwayat yang sahih. Solat duha. Tiba-tiba ada satu riwayat dhaif kata siapa solat duha sekian-sekian dapat pahala sekian-sekian. Solat duha sahih tak? Sahih. Cuma pahala tu je datang dalam riwayat yang dhaif. Boleh pakai tak? Boleh terima, galakkan saja. Sebab kalau riwayat dhaif ringan tu tak betul, solat duha tu tetap betul. Dia hanya galakkan beramal sahaja. Tapi dengan syarat lah riwayat tu dhaif ringan. Palsu tak boleh. Okey. Wat tarhib ataupun
ancaman melakukan dosa yang telah sahih dalam agama. Datang riwayat sahih bagi tahu benda tu haram. Tiba-tiba ada hadis dhaif bagi tahu siapa buat benda ni azab dia sekian-sekian. Dan hadis tu dhaif ringan. Boleh. Sebab dia hanya cerita tentang ancaman benda yang telah sahih. Dalam agama pengharamannya dah sahih dah. Okey. Minal mawa'iz wal qisas, sama ada daripada nasihat-nasihat umum ataupun kisah-kisah. Wa fadailil a'mal, dan juga kelebihan-kelebihan amal dan sebagainya. Okey. Tetapi kalau dia berkaitan dengan hukum syar'i daripada halal dan haram dan selainnya, dan juga yang berkaitan dengan akidah seperti sifat Allah, apa yang harus dan apa yang mustahil bagi Allah dan seumpamanya, maka ulama tidak membenarkan kelonggaran padanya. Bab hukum hakam kena ketat, kena ambil yang sahih, yang hasan. Yang dhaif ringan tak boleh. Okey. Nukilan ini jelas menunjukkan bahawa ulama hadis memberikan kelonggaran untuk menerima hadis yang tidak palsu. Namun adakah hadis dhaif berat diterima? Sebab ni cerita pasal palsu je. Selain daripada palsu boleh? Itu palsu. Itu palsu. Tak boleh pakai lah. Yang ni kita cerita ni dhaif ringan. Siapa yang salat duha sekian-sekian rakaat dapat pahala 70 orang Nabi. Yang tu palsu. Palsu tak boleh pakai. Okay? Yang ni kita cerita ni dhaif ringan. Okay. Adakah hadis bila dia kata palsu, selain palsu boleh dipakai? Maksud selain palsu boleh kita longgar. Selain palsu ni termasuk dhaif ringan atau dhaif berat. Maksudnya dhaif berat pun boleh ke? Sebenarnya tak boleh juga. Buktinya apa? Jawapannya tidak, saya kata. Hanya dhaif ringan diterima. Al-Baihaqi menjelaskan. Al-Imamul Baihaqi dia jelaskan apa? Dia kata, wa darbin la yakunu rawihi muttahaman bil wada' ghaira annahu urifa bi su'il hifz wa kasratil ghalat fi riwayatihi. Dia kata, satu lagi jenis hadis yang mana perawinya tu tak dituduh berdusta dalam periwayatan hadis. Cuma perawinya tu dikenali sebagai perawi yang buruk ingatannya. Cepat lupa. Wa kasratil ghalat, selalu banyak buat silap dalam riwayatnya. Au yakunu majhulan, ataupun dia tak dikenali. Lam yathbut min adalatihi wa syara'iti qabuli khabarihi. Dia tak dikenali, yang mana kita tak tahu dia ni adil ke tidak, cukup syarat periwayatan ke tidak, ma yujibul qabul, tak tahu cukup syarat ke tidak riwayat nak sampai kita nak terima riwayat dia. Fa hadha darb min al ahadith la yakunu musta'malan fil ahkam. Jenis hadis yang macam ni tak boleh dipakai dalam hukum. Dia kata ni dhaif ringan lah ni, tak boleh pakai dalam hukum. Kama la takunu syahadatu man hadhihi sifatuhu maqbulah indal hukam. Sama seperti orang seperti ini nak jadi saksi dalam mahkamah tak boleh, dah pelupa. Pelupa kan tak boleh jadi saksi walaupun dia baik. Hakim tanya tu tak ingat, tanya ni tak ingat, banyak makan semut, lupa. Kan? Jadi saya pun tak tahulah banyak makan semut ni betul ke tak jadi pelupa. Tapi orang Melayu cakap macam tu lah kan. So dia lupa. Dia tak boleh jadi saksi dalam mahkamah. Jadi tak boleh terimalah penyaksian dia tu. Ya? Waqad yusta'malu fi da'awat. Tapi riwayatnya mungkin boleh dipakai dalam doa-doa. Wa tarhib. Macam saya sebut tadi lah, tarhib. Tarhib, galakkan beramal ataupun tarhib. Wasiyar, dan juga sirah. Wal maghazi, dan riwayat-riwayat peperangan. Fima la yata'allaqu bihi hukum, pada perkara yang tak ada kaitan dengan hukum. Maksudnya apa bab yang dipakai ni? Yang boleh pakai hadis dhaif ringan ni, pertama doa. Yang kedua, galakkan beramal untuk amalan yang sahih. Yang ketiga, ancaman untuk mengamalkan dosa yang telah datang dalam hadis yang sahih. Yang keempat, doa-doa. Yang kelima, riwayat-riwayat sirah. Yang keenam, riwayat-riwayat peperangan yang tak ada kaitan dengan hukum. Boleh? Boleh terima.
Kalau bercanggah, kalau riwayat dhaif ringan ni bercanggah dengan hadis yang sahih, dia tak jadi dhaif ringan, dia jadi dhaif berat. Bila dia bercanggah aja dia jadi dhaif berat. Kalau ada backup, maka kita kena harmoni lah. Kalau hadis dhaif tu ada backup daripada dalil lain, backup dia tak jadi dhaif, dia naik taraf jadi hasan, kita kena harmonikan. Kalau tak boleh harmonikan, kita kena, dia kan ada 6 step. Dulu saya sebut dah kot, 6 step. Saya sebut ke? Haji Safri ingat lagi? Tak ingat ya? Saya ingat dulu saya dah sebut 6 step macam mana nak berinteraksi dengan hadis yang bercanggah satu sama lain. Tak ingat? Pertama sekali, tak apalah saya ulang balik, ringkas. Dulu saya hurai, saya sebut contoh sekali. Ni tak payahlah saya buat ringkas je. Pertama, step yang pertama, kalau dua hadis bercanggah, satu sahih, satu dhaif, nak pakai yang mana? Pakai yang sahih lah, buang yang dhaif. Sebab dhaif tu dia akan jadi dhaif berat lah, sebab dia bercanggah dengan hadis sahih. Kalau tak boleh, maksud hadis dhaif tu di backup oleh hadis sahih yang lain, kita pergi step yang kedua, harmonikan. Macam mana cara harmoni? Macam-macam cara lah. Mungkin kita kata dua-dua boleh. Contoh macam, nak bagi contoh juga panjang lagi kita punya kuliah ni. Contoh macam hadis yang saya sebut sebelum ni lah. Ada perawi, Ibnu Umar, dia kata Nabi SAW bila takbir dalam salat, Nabi angkat tangan separas bahunya. Rafa'a yadaihi hazwa mankibaih. Nabi SAW bila salat, Nabi angkat, ni Sahih Bukhari ya, Nabi angkat tangan dia separas bahu. Ada riwayat sebut separas telinga. Canggah tak? Dua-dua hadis betul tak? Dua-dua betul. Dua-dua sahih. Ulama hadis dan ulama fiqh harmonikan. Macam mana cara harmonikan? Al-Imam Syafi'i kata dua-dua betul. Cuma yang seorang ni dia kata separas bahu sebab dia tengok tangan bawah. Yang kata separas telinga dia tengok atas tangan. So Nabi bila angkat takbir, angkat macam ni. Betul lah separas bahu dan separas telinga. Cuma seorang dia tengok yang atas, dia nampak yang telinga tu separas telinga lah. Yang seorang lagi tengok bawah tangan, so separas bahu lah. Itu mazhab Syafi'i punya. Hambali punya dia kata dua-dua boleh. Separas telinga pun boleh, separas bahu pun boleh. Dua-dua sahih. Contoh yang lain, ada satu hadis, sahabat kata Nabi SAW bila tasyahud awal, Nabi duduk iftirash. Tahu duduk iftirash? Duduk antara dua sujud. Bila tasyahud awal duduk antara dua sujud, sama macam duduk antara dua sujud tu. Bila tasyahud akhir, Nabi duduk tawarruk. Tahu duduk tawarruk? Duduk atas punggung, kaki silang pergi ke kanan, lepas tu lipat kaki kanan, duduk atas punggung. Tuan-tuan biasa buat lah kan. Okay. Hadis ni sahih riwayat Bukhari. Ada satu hadis lagi, Aisyah kata Nabi SAW bila salat sampai rakaat kedua, Nabi akan duduk iftirash. Nabi akan duduk macam antara dua sujud. Canggah tak? Nampak macam tak bercanggah. Tapi kalau solat subuh, kalau solat zuhur clear, dua rakaat yang pertama tasyahud awal duduklah iftirash, tasyahud akhir duduklah tawarruk, kan? Tapi kalau solat subuh solat subuh kan dua rakaat, nak pakai yang mana? Nak pakai yang Aisyah kan nak pakai yang
Saya lupa nama sahabat yang riwayat tu. Abu Humaid Sa'idi kot. Nak pakai riwayat Bukhari ni. Madhab Syafi'i kata, pakailah riwayat Bukhari ni. Sebab riwayat Bukhari ni, dia lebih detail. Sebab dia hurai dua-dua. Tasyahud awal pun dia hurai, tasyahud akhir pun dia hurai. Kan? Hambali kata, dia cuba juga harmonikan. Hambali kata, yang riwayat Bukhari ni, untuk solat yang ada dua tasyahud. Dua tasyahud, baru tasyahud awal tu iftirash, tasyahud yang kedua tu tawarruk. Tapi kalau salat tu 2 rakaat macam subuh, ikut riwayat Aisyah lah, iftirash je. Nampak? Pergi kepada ulama' lain pula. Kalau tak silap saya, Al-Imam Syaukani, ada disebut dalam Nailul Autar. Saya tak ingat pandangan dia atau pandangan siapa, disebut dalam kitab tu. Dia kata dua-dua boleh. Iftirash boleh, tawarruk pun boleh. Itu cara harmoni. Cara harmoni kan itu pun medan untuk ulama' berbeza pendapat. Sebagai ulama' harmonikan cara ni, sebagai ulama' harmonikan cara ni. Okey. Kalau tak boleh juga, kita pergi kepada pemansuhan. Ada tak pemansuhan? Macam mana nak cari pemansuhan? Tengok, kalau dalam lafaz tu ada pemansuhan yang jelas, kita kena dahulukan yang membatalkan, kemudian kan yang dibatalkan. Ini ada contoh saya dah bagi dahulu. Ataupun pemansuhan tu tak jelas, kita melihat kepada tarikh. Tengok perawi hadis tu masuk Islam bila? Siapa masuk Islam dulu? Yang masuk Islam kemudian tu hadisnya menjadi pembatal. Kalau tak boleh nak harmoni lah. Tak boleh juga. Pergi kepada step yang ke-4. Apa step ke-4? Tarjih. Cuba untuk tarjih. Mula buang yang dhaif, harmoni, pemansuhan, 5 tarjih. Buang yang dhaif, pergi kepada pemansuhan yang jelas, harmoni, pemansuhan yang tidak jelas, tarjih. Tarjih maksudnya pilih yang kuat, buang yang lemah. Macam-macam cara lah. Macam-macam cara nak menguatkan salah satu. Yang ni ada tesis pun. Qara'inut tarjih bainal adillat al-mukhtalifah. Macam-macam ada. Panjang kalau saya nak urai. Yang ke-6, tak boleh juga nak tarjih. Sama dua-dua, kekuatan sama. Tasyaqud ataupun tawakuf. Dua-dua tak boleh pakai. Bukan dalil tak boleh pakai, kita tak boleh pakai dalil tu. Sebab dua-dua dalil ni bercanggah. Nak pakai salah satu mesti ada pemberat. Pemberat tak ada. Kita tawakuf, kita stop. Kita tak buat keputusan. Parlimen pun tergantung. Macam tu lah. Macam sekarang, parlimen tergantung kan, tak ada pemberat kan, tak ada majoriti. Tunggu kejap. Sampai jumpa apa itu pemberat dan kita boleh pakai. Itu step dia lah. Okey. Boleh nah? Jadi hadis dhaif ringan ni boleh pakai. Tapi dalam bab yang tertentu. Apa dia tadi? Yang saya sebut tadi lah. Saya bagi contoh. Saya kata jelas, muka surat 158. Jelas daripada nukilan ini bahawa hanya hadis perawi dhaif lemah sahaja yang diterima dalam bab selain daripada akidah dan hukum hakam. Ini kerana perawi ingatannya buruk, tidak dikenali dan banyak silap adalah antara kategori hadis dhaif ringan. Contohnya apa dia? Contohnya hadis Abu Lahab membebaskan Suwaibah. Suwaibah ni hamba kepada Abu Lahab. Okey? Tengok hadis ni. An Uqail, an Ibn Shihab, qala akhbarani Urwah anna Zainab binta Abi Salamah akhbaratni anna Umma Habibah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat qultu ya Rasulullah inkih ukhti binta Abi Sufyan qala wa tuhibbina dhalik qultu na'am lastu laka bimukhliyah wa ahabbu man syarakani fil khairi ukhti
faqala inna dhalika la yahillu li. Faqultu ya Rasulullah, fawallahi, buang satu alif, fawallahi inna natahaddatsu annaka turidu an tankih Durrah binta Abi Salamah. Faqala binta ummi Salamah. Faqultu na'am. Qala fawallahi law lam takun rabibati fi hijri ma hallat li, innaha bintu akhi min ar-radha'ah arda'atni wa Aba Salamah Suwaibah fala ta'ridna alayya banatikunna wala akhawatikun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksudnya apa? Daripada Uqail, daripada Ibn Shihab. Ibn Shihab berkata, Urwah telah mengkhabarkan kepada saya, sesungguhnya Zainab binti Abi Salamah memberitahunya ataupun mengkhabarkan kepadanya bahawa Ummu Habibah, isteri Nabi, anak kepada Abu Sufyan. Ummu Habibah, isteri Nabi SAW berkata, dia kata, aku pernah menyebut kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, nikahilah adik perempuan saya, ya, anak perempuan kepada Abu Sufyan. Okey. Nabi pun cakap, wa tuhibbina dzalik, adakah kamu suka benda ni? Okey. Qultu na'am. Dia kata, ya, aku sukalah. Dia kata, ya, aku tak ingin kebaikan. Jadi isteri Nabi ni ada kebaikan banyak, besar. Aku tak suka untuk aku seorang-seorang je dapat kebaikan tu. Dan aku lebih suka yang dapat kongsi kebaikan ni adalah saudara kandungku sendiri. Okay. Nabi SAW pun bersabda, tak halal bagi aku benda tu. Ya, tak halal bagi aku benda tu. Sebab apa tak halal? Mana boleh himpun dua beradik? Tak boleh himpun. Dalam satu masa tak boleh himpun. Maka dia pun kata, wahai Rasulullah, dia kata, demi Allah, sesungguhnya kami pernah bercerita bahawa engkau ingin menikahi Durrah binti Abi Salamah. Maka Nabi SAW jawab, anak perempuan Abu Salamah? Ummu Habibah kata, ya. Nabi pun bersabda, demi Allah, sekiranya Durrah tu tak termasuk dalam kalangan anak tiri dalam pangkuanku, dia tetap tidak halal untukku. Sebab apa? Sebab dia telah menyusu dengan Suwaibah, yang mana Nabi SAW pun menyusu dengan Suwaibah. Maksudnya dia dengan Suwaibah, Nabi dengan Suwaibah tu ada hubungan susuan. Dia pun ada hubungan susuan dengan Suwaibah, so dia jadi adik-beradik susuan lah. Okay. Suwaibah telah menyusukanku dan juga Abu Salamah. Bukannya Suwaibah menyusukan Durrah tu. Suwaibah menyusukan Abu Salamah, bapa kepada Durrah. So Nabi dengan Abu Salamah tu kira macam adik-beradik lah. So anak kepada Abu Salamah tu kira anak saudara Nabi lah, anak saudara susuan. So tak halal lah kan, mahram lah kira. Maka Nabi SAW pun kata, janganlah kalian menawarkan anak-anak dan saudara-saudara perempuan kalian kepadaku. Jangan duk tawar-tawar lagi lah, benda ni tak halal. Okay. Hadis ni sahih. Hadis ni sahih, tak ada isu. Cuma Imam Bukhari bawa riwayat yang dhaif selepas daripada dia buat riwayat ni. Dia bawa satu riwayat yang dhaif, tapi dia tak bawa sanad penuh. Dia bawa dengan sanad terputus. Nak bezakan antara riwayat sahih dengan riwayat tak sahih. Sahih Bukhari, bila kita sebut Sahih Bukhari ni sanad dia bersambung, baru Sahih Bukhari. Kalau sanad tak bersambung tu bukan Sahih Bukhari. Imam Bukhari bawa hanya untuk menambah maklumat riwayat yang sahih, ataupun buat bab, tajuk bab, ataupun buat sokongan. Ini panjang lah kalau saya nak urai. Cuma dia bawa riwayat yang dhaif ni. Pasal apa dia bawa? Ada sebab, kita tengok. Hadis ni menjelaskan bahawa Suwaibah adalah ibu susuan Nabi SAW sewaktu Nabi SAW masih kecil.
maka anak beliau adalah mahram bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari membawakan riwayat lain bagi hadis ni. Dia bawa satu riwayat dhaif. Apa dia? Wa qala Syuaib an Az-Zuhri qala Urwah Suwaibah a'taqaha Abu Lahab. Dia bawa satu riwayat daripada Syuaib, daripada Zuhri. Zuhri ni siapa? Zuhri tu Ibnu Syihab tu. Ibnu Syihab yang dalam hadis sebelum tu sama. Nama dia Ibnu Syihab Az-Zuhri. Zuhri mengatakan dia riwayat daripada Urwah, jalur yang sama. Cuma tadi Urwah bawa daripada Zainab. Yang ni Urwah terus kata Suwaibah ni Abu Lahab bebaskan dia. Abu Lahab pernah bebaskan dia. Urwah bukan sahabat. Urwah tak pernah jumpa Abu Lahab. Usah kata nak jumpa Abu Lahab, Nabi pun dia tak pernah jumpa. Urwah ni tak pernah jumpa Nabi SAW. Sebab tu dia tabi'in. Dia tabi'in. Dia tak pernah jumpa Nabi. Nabi dengan Abu Lahab siapa meninggal awal? Abu Lahab lah kan? Abu Lahab meninggal dulu. Jadi dia tak pernah jumpa. Bila tak pernah jumpa, riwayat ni jadi macam mana? Dhaif lah. Sanad terputus. Sebab dia tak hidup lagi zaman Abu Lahab. Sanad terputus. Bila sanad terputus, ada dhaif ringan ke berat? Saya sebut tadi, salah satu dhaif ringan apa dia? Ingatan perawi buruk, perawi tak dikenali, sanad terputus. Ini dhaif ringan. Sebab sanad terputus. Dhaif ringan ni. Pasal Imam Bukhari bawa? Dia bukan ada kaitan dengan hukum. Ada kaitan dengan hukum ke? Abu Lahab telah membebaskan Suwaibah daripada perhambaan dia. Apa hukumnya? Mungkin tuan-tuan pun tak pernah tahu benda ni. Sebelum ni pernah tahu tak? Abu Lahab pernah bebaskan Suwaibah. Mungkin tak pernah dengar. Terganggu ke? Masya Allah Ustaz, kurang iman saya sebelum ni. Tak ada. Ini maklumat sejarah sahaja. Saya bawa satu lagi contoh lain. Al-Imamul Bukhari. Tak apa, kita bagi laluan pada azan dulu. Lepas ni kita sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Okey. Ada satu lagi riwayat. Tuan-tuan, suara saya okey Jelas tak? Jelas Dia kata jelas lah Ustaz, kodak kami balik lah. Tuan-tuan boleh tunggu tu kira tuan-tuan dengar lah tu. Sebab saya rasa macam tak berapa kuat agak suara ni. Okey. Baik. Ada satu lagi riwayat dalam Sahih Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari membawakan satu riwayat daripada perawi yang bernama Ubay bin Sahal. Dia riwayat daripada ayahnya, daripada datuknya. Riwayat tu menyebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haitina farasun yuqalu lahu Luhaif atau Lukhaif. Dia kata, riwayat ni kata, Nabi SAW ni mempunyai kuda di kebun kami. Yang mana kuda tu nama dia Luhaif ataupun Lukhaif. Ubay bin Sahal ni adalah perawi yang lemah ingatannya. Di antara ulama hadis yang mendaifkan dia, Yahya bin Ma'in, sahabat kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tokoh besar lah, siapa yang belajar hadis dia akan dengar nama Yahya bin Ma'in ni, yang kena terajang dulu dengan Fadl bin Dukain, kalau tuan-tuan ingat lagi lah. Dah kalau daif, pasal apa Imam Bukhari bawa? Imam Bukhari bawa, pertama, dia bukan hadis yang pertama dalam bab. Dia adalah hadis sokongan, mutaba'at wasyawahid. Dia bukan hadis usul. Sahih Bukhari ni yang sahih semua tu hadis usul, hadis asal. Bukan hadis sokongan. Ni hadis sokongan. Dah pasal apa sokongan pun dia bawa juga yang daif. Sebab nama kuda Nabi SAW tak ada kaitan dengan hukum, tak ada kaitan dengan akidah. Nama kuda je. Faham? Nama kuda je. Jadi nama kuda ni, kalau seumur hidup tuan-tuan tak pernah dengar. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan tak pernah dengar pun nama kuda, di mana dengar? Nama kuda nama Luhaif, pernah dengar? Mungkin tak pernah dengar tak? Hari ni baru dengar. Saya dah hidup 60 tahun dah Ustaz, tak pernah dengar pun nama kuda Nabi SAW. Tak ada masalah. Tak terganggu iman, tak berkurang pun. Kerana ni hanya sekadar maklumat sejarah sahaja. Riwayat ni daif ringan. Sebab ingatan buruk. Daif ringan, boleh pakai. Dia hanya fakta. Dia hanya maklumat sejarah, bukan fakta. Fakta ni sahih kan. Dia hanya maklumat sejarah sahaja. Tak ada kaitan di antara hukum ataupun akidah. Dia macam dulu saya sebutlah, Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi umur berapa? Ada riwayat kata 40, ada riwayat kata 20-an. Riwayat kata 40 tu riwayat Waqidi, riwayat kata 20-an tu riwayat Ibnu Ishaq. Dah bila kita gabung tengok dua riwayat ni, nampak riwayat yang kata 20-an tu nampak kuat lagi, sebab Waqidi dengan Ibnu Ishaq lagi kuat. Kedudukan dia tinggi sikit. Ada orang marah kat saya. Saya ceramah dekat satu tempat, dia marah kat saya. Dia kata selama ni kami belajar umur 40, tiba-tiba pula ustaz cakap umur 20 lebih. Peninglah kami. Apa nak peningnya? Ilmu kan? Dulu kita tahu satu pandangan, sekarang kita dah tahu dua pandangan.
Apa yang beningnya? Ilmu kan bertambah. Orang kita tak bersedia nak belajar benda baru. Tu masalah. Bukan benda baru dengar. Benda ni lama dah. Kalau tuan-tuan selak dalam kitab sirah, beribu tahun dah ada dalam kitab sirah. Cuma kita baru dengar. Dia tak suka dengar. Problem lah juga. Dengar je lah. Benda baru. Handphone baru. Dulu masa mula-mula keluar touchscreen ni, tuan-tuan suka tak? Susahnya tangan kematu. Kasar. Susah kan? Tapi boleh je. Benda baru. Lambat dunia benda baru kita bersungguh. Tapi benda agama bila dengar benda baru, punya tak bersungguh. Kadang-kadang gosip-gosip artis kita pun tak ikut, tapi ada yang follow. Daripada siri 1 sampai siri 20. Kan? Muamalat. Maksudnya dia berkaitan dengan sirah. Kalau ada orang nak pegang, saya nak pegang Khadijah nikah dengan Nabi umur 40 juga Ustaz, saya tak peduli. Tak apa. Tapi kalau ada orang kata, saya lepas saya semak-semak riwayat yang 20 ni kuat lagi lah. Sebab apa? Sebab pertama dia riwayat Ibn Ishaq. Yang kedua, sebab Nabi SAW ada anak dengan Khadijah ramai. Ada anak dengan Khadijah ramai. Jadi orang umur 40 ni produktif ke tak produktif dah kalau ikut logiknya. Contohnya kan, saya ingat nak ambil yang riwayat 20 lebih lah kahwin. Nampak logik sikit. Pun okey. Yang tak okeynya bergaduh. Dia maklumat sejarah sahaja. Kan? Waktu Pak Imam tu marah dengan saya. Dia kata, kalau Tuhan nak jadikan, apa pun boleh Ustaz. Iyalah. Masalahnya dalam isu ni, tak ada riwayat yang jelas kata benda tu adalah satu keajaiban. Kalau ada, kita terima. Nabi pernah bulan-bulan pun, kita terima. Sebab riwayatnya sahih. Sebab ayat Quran pun sebut. Tapi masalah dalam isu ni, tak ada riwayat yang jelas yang sahih. Yang ada cuma 2 riwayat ni saja. Bila kita nak pilih, kita pilihlah yang mana kita rasa sesuai, yang mana kita rasa lebih logik. Ada orang marah kat kita juga. Padahal maklumat sejarah je pun. Kan? Okey. Maka kat situ saya sebut riwayat ini Imam Bukhari bawakan dalam sahihnya secara ta'liq, yakni tanpa sanad penuh, iaitu tanpa membawa sanad penuh. Ia adalah riwayat yang lemah kerana mursal. Urwah tabi'in riwayat terus. Riwayat ni tanpa menyebut nama sahabat. Mursal, dhaif. Namun ulama hadis menerimanya kerana ia hanya maklumat sirah yang menjelaskan bahawa Abu Lahab pernah membebaskan Suwaibah daripada perhambaan. Okey. Tapi kalau riwayat tu yang berkaitan dengan sirah tu, riwayat tu maudhu', palsu, boleh terima tak? Ulama hadis tolak. Contoh macam ada satu riwayat yang bagi tahu kita, dia kata Nabi SAW ketika Isra dan Mi'raj, malam Isra dan Mi'raj, Nabi singgah dekat Masjid Kufah. Nabi semayang dekat Masjid Kufah. Kufah kat mana tuan-tuan? Kufah dekat Iraq. Kufah ni dekat Iraq. Hadis ni ulama terima ke? Hadis ni memang tak sahih. Isra Mi'raj tu sahih. Tapi pergi semayang, singgah dekat Kufah, semayang kat Masjid Kufah tu tak sahih. Bahkan ia palsu. Daraqutni kata hadis ni kadzib. Bohong. Maudhu', palsu. Mereka tak terima. Sebab tu bila kita baca riwayat sirah, dengar kuliah berkenaan dengan Isra Mi'raj, tak pernah dengar Nabi singgah kat Masjid Kufah, semayang kat Masjid Kufah. Pasal apa? Pasal riwayatnya palsu. Apa bukti palsunya? Bukti palsu, hadis ni bercanggah dengan fakta sejarah. Apa dia? Waktu zaman Nabi SAW, bandar Kufah mana ada lagi? Masjid tak ada lagi kat sana. Jadi pemalsu hadis ni pun kadang-kadang malas belajar. Dia tak tahu sejarah. Kira macam kita baca buku sejarah, Tun Sri Lanang buat buku, tiba-tiba kat dalam tu sebut hang tuah minuman kegemarannya adalah Pepsi. Kita pun tahu ini bohong. Pepsi mana sampai 1000 tahun lagi kan.
Makanan kegemaran dia pula adalah burger. Burger bau, tahu bila baru masuk? Zaman hantu tak ada lagi. Kan? So kita tahu benda tu bohong. Sebab bercanggah dengan fakta sejarah. Okey? Last, sebelum kita berhenti, bab lepas ni kita nak masuk bab 7 pula. Disiplin yang kedua adalah kita dalam bab memahami memahami hadis berdasarkan riwayat-riwayatnya, perlu untuk meneliti setiap riwayat yang sahih sebelum buat kesimpulan. Tak boleh abaikan mana-mana satu. Mesti faham secara keseluruhan. Tak boleh abaikan salah satu. Kalau abaikan, maksudnya kita telah melakukan satu kesilapan dalam metodologi memahami hadis. Sebagai contoh. Contohnya macam Nabi SAW mengarahkan orang yang ada minuman, air minuman, tiba-tiba air minuman dia tu dihinggapi ataupun jatuh padanya lalat. Nabi suruh buat apa? Nabi suruh benamkan, kemudian keluarkan. Kan? Benamkan, kemudian keluarkan. Okey. Adakah benda ni wajib? Wajib tak buat benda ni? Tak wajib. Benda ni tak wajib. Dia hanya irsyad, dia hanya panduan untuk menyelamatkan air. Tapi dia kata, saya tak lalu lah Ustaz. Tak apa. Boleh buang. Ataupun bukan buang lah, maksudnya tuang pada pokok yang bermanfaat. Tuang pada pokok ke, bagi haiwan minum ke. Tak pun offer kat kawan, baru masuk lalat tadi ni, aku dah benam dah, nak minum tak? Nabi hanya bagi solution. Kadang-kadang solution ni penting dan berguna untuk kita. Pasal apa? Tuan-tuan, air dekat Madinah ni bernilai sebab Madinah tu kering. Padang pasir. Jadi Nabi bagilah solusi. Nabi bagi penyelesaian di tempat yang air sangat bernilai. Benam, buang. Lepas tu air tu insya-Allah selamat. Dan tak ada yang mati pun bila buat benda ni. 1000 tahun dah hadis ni. Saya tahu hadis ni memang kena kritik teruk oleh golongan-golongan orientalis, golongan barat. Dia kata apa ni pengotor. Tak. Ribuan tahun orang buat benda ni, tak ada yang mati pun. Nabi hanya bagi solusi. Kadang-kadang kita ni dapat air yang mahal. Tuan-tuan pergi dekat, baru dapat gaji, pergi minum kopi yang mahal. Minum apa kopi yang mahal? Kopi apa mahal? Kopi yang secawan RM15 ni. Kopi apa? Katalah pergi Starbucks. Tuan-tuan pergi Starbucks. Dia punya kopi kadang-kadang sampai RM25. Kan? Tapi sedap punya pasal pergilah. Berbayar-bayar. Tuan-tuan buka cawan dia. Dia punya apa? Krim dia kan? Dia punya whipped cream dia. Dengan coklat kat atas, sedap. Balon coklat tu. Balon krim tu dengan coklat. Baru nak minum air, lalat masuk. Apa penyelesaian dia? Nak buang air? RM25 ni. Boleh benam, buang, air itu selamat. Okey. Tapi ada sebahagian ulama yang cuba untuk mengeluarkan hadis ni daripada zahir hadis ni. Dia cuba untuk takwil. Dia kata hadis ni bukan Nabi nak suruh buat apa pun. Nabi nak suruh kita pemilik air ni untuk tidak takabur. Bila lalat masuk dalam air, terus jadi takabur, tak hendak. Padahal benda tu boleh diselamatkan lagi. So benam tu untuk membuang perasaan takabur sahaja. Nampak? Dia takwil pergi ke arah tu. Jadi bila kita benam, kita buang, sifat takabur tak ada. Sebab kita sanggup minum air yang telah jatuh padanya lalat. Takwilan ni kena ke? Takwilan ni tak kena. Kita tengok. Hadis arahan membenamkan lalat yang terjatuh pada bekas minuman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum
falyaghmishu kullah thumma liyatrahu fa inna fi ahada janahaihi shifa wa fil akhar da. Hadis Bukhari. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apabila lalat jatuh dalam bekas salah seorang daripada kamu, hendaklah dibenamkan kesemuanya. Kemudian buang dia, kerana pada sebelah kepaknya ada penyakit, ada penawar, dan sebelah yang lain ada penyakit. Okey. Jelas daripada teks hadis ini arahan untuk membenamkan keseluruhan badan lalat yang jatuh dalam bekas seseorang. Majoriti ulama berpendapat arahan ni untuk hilangkan mudarat. Tetapi sebahagian ulama mentafsirkan hadis ini dengan makna majaz, dengan makna metafora, makna kiasan. Iaitu hadis ini memerintahkan seseorang untuk benam lalat adalah untuk menjadikan seseorang itu tawaduk dan tidak merasa sombong dengan makanan yang halal hanya semata-mata kerana ia dimasuki oleh lalat. Al-Imam Al-Kalabazi menjelaskan, fayajuz ayyakuna ma'na da' fi ahadi janahi al-kibir, dia kata. Boleh jadi yang dimaksudkan dengan makna penyakit yang ada pada sebelah kepak tu adalah penyakit takabur. Oleh kerana itu Nabi mengarahkan untuk membenamkan lalat tu apabila dia jatuh dalam bekas, liyuzhiba an nafsihi tarafu'aha, supaya dapat menghilangkan rasa sombong dalam diri dia, wa yaqtula fiha kibraha, supaya dapat membunuh perasaan takaburnya. Okey. Bagi seseorang yang meneliti setiap riwayat bagi hadis ni akan dapati bahawa takwilan ni memang clear, bercanggah dengan maksud hadis yang ingin Nabi sampaikan. Sebab dalam riwayat yang disebut, idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum famquluh fa inna fi ahadi janahi ada wa fil akhir shifa wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da falyaqmishu kullah. Riwayat ni clear, menolak takwilan yang kata benam tu untuk buang riak, untuk buang takabur. Sebab Nabi kata dalam riwayat ni, apabila lalat jatuh dalam bekas salah seorang daripada kamu, hendaklah kamu benam dia, kerana satu belah kepak dia tu ada penyakit, satu belah kepak yang lain ada penawar, dan lalat ni sentiasa mendahulukan kepak yang ada penyakit. Maka hendaklah benamkan kesemuanya. Sebab Nabi kata, dia dahulukan kepak yang ada penyakit dulu. Jadi penyakit dah masuk dalam air, yang ada penawar tak masuk lagi, benam. Bukan sebab takabur pun, sebab nak selamatkan air tu daripada memudaratkan kita. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Cukuplah sekadar tu untuk malam ni, insya-Allah. Saya tahu tuan-tuan pun nak follow lepas ni perkembangan semasa. Ada satu je soalan. Saya tengok kat sini. Dia bagi nota kat saya. Boleh ke kita ucap, ya Rab, berkatilah kereta rumah ini kat kami? Boleh? Boleh, tak ada masalah. Minta keberkatan pada apa yang kita dapat daripada apa yang Allah Ta'ala rezekikan pada kita. Tak ada masalah. Boleh. Kita pun selalu minta keberkatan dalam perkara-perkara yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Ya? Boleh ke kita sebut dengan keberkatan ubat ini, sembuhkanlah penyakit aku ini, ya Allah? Lebih baik kita berdoa dengan doa yang sabit daripada Nabi SAW, iaitu di antara doa yang Nabi SAW ajar bila kita nak minta penyembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita doa dengan doa yang warid daripada Nabi, antaranya Allahumma Rabban Nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifa'u shifa'un la yughadiru saqama. Itu di antara doa yang Nabi ajar. Allahumma Rabban Nas, ya Allah Tuhan segala manusia, adhibil ba's, buangkanlah penyakit, hilangkan penyakit. Ishfi, berikan penyembuhan. Anta syafi, engkaulah penyembuh. La shifaa illa shifa'u, tidak ada penyembuh melainkan hanyalah penyembuhanmu. Shifa'un la yughadiru saqama, penyembuhan yang tidak meninggalkan sebarang penyakit. Itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Kerana berkat tak berkat ni benda gaib. Minta berkat okey, tapi dalam ubat tu ada berkat ke, kita tak tahu.
Jadi kita doa pada Allah kerana dia bagi penyembuh. Ada orang makan ubat sekali sembuh, ada orang makan ubat berkali-kali tak sembuh. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tu penyembuh. Bila Allah Ta'ala bagi, bagilah. Tak bagi, tak sembuhlah. Wallahu Ta'ala a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Global Ihsan yang membawakan kuliah ini secara langsung melalui Zoom dan juga Facebook. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.